Halo, Assalamualaikum. Pertama sebelum belajar matematik, kita berdengar ayat positif dulu. Matematik tu mudah, insyaAllah matematik tu mudah. Okey, hari ni saya nak ajar tajuk kecerunan dan luas di bawah graf. Kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, saya suka nak cerita pasal tajuk dulu. Okey, nak cerita pasal tajuk dia. Okey, kecerunan. Okey, ada dua part yang kita kena tahu, luas di bawah graf. Okey, kecerunan. Kemudian part yang kedua adalah luas di bawah graf. Okey, kecerunan. Okey, kalau kita tengok setiap graf ada cerun dia. So, kecerunan ni kita panggil kecerunan lah. So, bila kata ada kecerunan tu, maksudnya ada satu garis yang dia sengit sikit. Kemudian, kita nak cari kecerunan, kita akan gunakan formula lah. Ni kecerunan. So, ni kecerunan. So, kita gunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, ni kita panggil dia kecerunan. Okey, kecerunan ni datangnya pada mana? Sebenarnya datang daripada koordinat. So, setiap titik dia akan ada koordinat lah, X dengan Y. Kat sini pun ada koordinat X dengan Y. Okey, macam kat sini kan. So, kat sini ada koordinat dia. So, ni koordinat dia adalah 0, 0. Koordinat kat sini adalah 5, 10. Okey, so bila kita nak cari kecerunan, so kita akan ambil lah. Ni kita letakkan dia. Kalau kita letakkan dia 1, X1, Y mesti 1. Kalau kita letak X2, Y mesti 2. So, kita akan masukkan nilai Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okey, ada yang tanya, boleh tak buat terbalik? Dia kata, kalau ini X2, ni Y2, ni X1, Y1. Jawapannya boleh. Sebab jawapan dia akan sama. Cuma kena ingat, kecerunan kat sini mewakili nilai positif. Kalau kecerunan yang kat sini, dia akan mewakili nilai negatif. Ni positif, yang ni negatif lah. Okey, positif, negatif. Okey, cara kaedah dia sama. Dan ingat, kecerunan. Kecerunan ni mewakili apa sebenarnya? Kecerunan ni mewakili perubahan laju ataupun laju. So, ni part yang pertama, kecerunan. Ingat, kecerunan mewakili apa? Laju, perubahan laju, pecutan, pecutan. Kat sini kita tengok kecerunan. Okey, itu part yang pertama lah dalam tajuk dia. Yang kedua adalah luas di bawah graf. Okey, sekarang ni adalah contoh graf. Okey, ni contoh ada dua graf yang cikgu letakkan. Laju masa. Apa maksud luas di bawah graf? Okey, sekarang ni graf kan? Graf. Okey, luas di bawah graf bermaksud bawah. Okey, bawah dia bentuk apa ni? Ni yang dikatakan luas di bawah graf, bentuk segitiga. Okey, yang ni di bawah graf ni bentuk apa? Segi empat. Yang ni bentuk apa? Yang ni bentuk trapezium. Sekarang dia kata luas. Okey, kalau luas bermaksud apa? Okey, ni luas segitiga, ni luas segi empat, ni luas trapezium. So, kita kena tahu cari luas untuk bahagian, katalah A, bahagian B dengan bahagian C. Okey, luas bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. So, luas di bawah graf. Di bawah graf. Okey. So, ni segitiga. So, kita tahu segitiga. Okey, kita tahu dia punya cari luas dia adalah setengah darab tapak darab tinggi. So, dia sama dengan luas lah. Luas segitiga. Okey, lepas tu yang segi empat pula ni. Okey, kita tahu panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. So, panjang dia kita akan tengok daripada sini lah. Tolak lah. Nak cari panjang ni 15 tolak 5 dapat ni 10. Okey kan? Lepas tu yang ni dia punya lebar dia adalah 10. So, kita nak cari luas dia adalah panjang darab lebar. Yang ni pula adalah bentuk trapezium. Trapezium formula dia 1/2 darab hasil tambah sisi yang selari darab dengan C. Apa di sisi yang selari? Sisi yang selari ni dia. Ni sisi yang selari. Nampak tak? Ni trapezium, ni sisi yang selari. Yang ni adalah A, yang ni adalah B. So, kita dapat 1/2. Okey, dalam kurungan A tambah B, kemudian darab ni, okey, darab C. Okey, ini adalah yang perlu kita tahulah. Kita panggil dia apa? Luas di bawah graf. Tadi kecerunan kan? Ni luas di bawah graf. Maksudnya daripada graf ni kita akan dapat apa? Okey, luas di bawah graf. Kita akan cari luas di bawah graf. Kita punya formula dia luas di bawah graf LDG.
Okay, LDG ni untuk apa sebenarnya? Kenapa nak cari luas sebuah graf? Tadi kecurunan kita nak cari perubahan laju, pecutan. Okay, daripada graf tu. Tapi kalau yang luas sebuah graf nak cari apa? So, sebenarnya luas sebuah graf ni untuk mencari jarak. Kita ingat ya, luas sebuah graf adalah untuk mencari jarak yang dilalui oleh zarah ke, kenderaan ke, okey ya, dalam graf ni lah, tapi dengan syarat mesti laju bagi dengan masa. Okey, dengan laju bagi dengan masa. Graf laju bagi dengan masa, luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Ada luas di bawah graf iaitu mewakili jarak. So, berdasarkan tajuk tadi kecerunan kan dan luas di bawah graf. Boleh faham kecerunan gunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Luas di bawah graf, kita tengok apa? Kita tengok di bawah graf tu apakah bentuk-bentuk yang terbentuk. Yang pertama segitiga, segi empat dan segi trapezium. So, luas di bawah graf ni mewakili apa pula? Luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui. Okey, nanti next punya pembelajaran kita tengok ada 2 jenis graf yang perlu kita tahu. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.